والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita lagi kesempatan untuk berada dalam masjid ini. Allah bagi peluang bagi kita untuk membetulkan segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita kembali kepadanya dalam keadaan yang suci daripada segala dosa. Dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa besar, dosa kecil, dosa tahu, dosa tak tahu, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Mudah-mudahan dengan itu kita kembali dalam keadaan yang suci dan dapat keampunan dari Allah SWT. Orang yang diampunkan oleh Allah SWT, balasan tak lain melainkan syurga. Melainkan syurga. Tak ada lagi balasan. Kerana dosa dah tak ada. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa minta ampun dengan Allah Ta'ala, sentiasa bertaubat. Kerana ini perintah Allah Ta'ala. Firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dipanggil taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu fadilat orang yang bertaubat. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat dan dapat syurga nanti yang di bawahnya beberapa sungai, berbagai-bagai jenis sungai. Mudah-mudahan itu kita masuk dalam golongan itu, dan bahagia kita, gembira kita, selamat kita dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bulan sudah, ceramah saya tajuknya mati. Kalau ada lah tuan-tuan bulan sudah ada sini, saya tak tahu ada idaknya. Kalau tak tahu ini nak khabar bahawa bulan sudah tajuk ceramah saya ialah mati. Berbagai-bagai perkara tentang mati. Malam ni kadang nak baca kitab, tapi saya tak tahu kitab ni dah dibaca atau tidak. Jadi kita sambung lagi ceramah ni. Kerana saya tak tahu sama ada tuan-tuan ni memang regular datang di masjid ini atau malam ini aja datang. Kalau yang regular tu tahulah apa kitab yang saya dah baca. Kita dah tamat banyak kitab sini. Di antaranya kita dah tamat kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita 50 perkara yang berlaku sebelum untuk menandakan hari kiamat di akhir zaman ni, 50 perkara. Tamat 2 kitab dah. Dan malam ni kita sambung lagi ceramah kita. Kalau tak ada keputusan apa-apa, tak ada cadangan daripada tuan-tuan apa ini kan, kita ceramah saja ya. Malam ni kita ceramah sambung lagi lepas mati tu. Apa berlaku lepas mati? Bulan sudah kita dah mati dah. Sudah mati ke mana kita? Bila sudah mati kita pun dia apa? Dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam ke dalam bumi. Jadi nak cerita alam kubur ni, lepas mati kita masuk dalam kubur. Semua orang akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, perempuan belakang tu pun akan mati. Tak ada seorang pun yang lepas daripada kematian. Semua orang akan mati. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Tak ada siapa yang boleh menghalang mati itu daripada datang. Dia datang. Bukan kita menemui mati dah. Mati itu datang menemui kita. Dia pasti akan datang. Bila dah mati apa jadi? Soalnya bila dah mati apa jadi? Bulan sudah saya dah cerita lah, sebelum mati itu macam-macam malaikat-malaikat akan datang apa? Akan datang kepada orang yang sebelum mati itu, 40 hari sebelum mati itu, malaikat akan menukar nama dia. Tak ada namanya Ibrahim, tak ada namanya Sulaiman, tak ada namanya Rahman, tak ada namanya Ali. Ditukar kepada mayat 40 hari sebelum orang itu mati. Itu saya dah cerita bulan sudah.
Jadi dah sampai 40 hari matilah dia. Dah mati apa buat? Mula-mula dimandikan. Lepas tu dikapankan. Lepas tu disemayangkan. Lepas tu ditanamkan. Kalau dia bukan mati syahid lah ya. Bila ditanam, masuklah dia dalam kubur. Ini cerita dalam kubur ni. Kubur tu tempat transit, tempat persinggahan sementara. Kita panggil kubur. Ataupun alam barzah. Ada satu alam yang lain namanya alam barzah. Alam tempat kita sementara. Tak tahu berapa lama lah. Sementara tu bukan tu lama hidupnya. Kalau kita mati sekarang ni, tengok hari kiamat bila. Kalau hari kiamat juta tahun lagi, juta tahun lagi kita berada dalam kubur. Ya? Kalau hari kiamat esok, maknanya sehari saja kita berada dalam kubur. Ya. Bila dibawa dalam kubur, tuan-tuan dan perempuan, yang mengiringi jenazah ke dalam kubur tu ada 3 perkara. 3 benda yang bersama dengan dia masuk dalam kubur. Yang pertama, hartanya. Kalau dia ada motor, dibawa di anak-anaknya motornya, ataupun saudara-saudaranya. Kalau dia ada motor, dibawa di saudara-saudaranya motor dia. Hartanya dibawa sama dalam kubur. Bukan dalam kubur, mengiringi ke kubur. Yang kedua, keluarganya pergi sama. Anak mengikut sama, anak saudara mengikut sama, adik-beradik mengikut sama, ada setengah tu isteri pun ikut sama. Sedangkan orang perempuan tidak digalakkan bersama-sama dengan orang mengendalikan jenazah kubur. Jenazah kubur tak apa, masih itu. Jangan berbusu-busu orang perempuan bersama-sama dengan orang lelaki. Tapi kalau ada yang pergi, tak apalah, dia pergi. Jadi itu saudara-saudara dia, keluarga dia. Dan yang ketiga, amalannya. Yang ketiga, amalannya akan bersama dengan dia. Bila sudah ditanam, 2 daripadanya akan balik ke rumahnya. Hartanya akan balik ke rumahnya. Keluarganya akan balik ke rumahnya. Dah balik ke rumah tu macam-macam lah. Ada yang gelak ketawa. Ketawa kah nengok Maharaja Lawak. Sekarang baru meninggal, dah tanam dia. Kah nengok Mr. Bean. Kah nengok Bujang Lapuk. Kah nengok apa? Musang berjanggut dan sebagainya. Itu suaranya. Sedangkan dia seorang-seorang dalam kubur tu sempit saja. 2 dah balik. Keluarganya balik, hartanya pun balik. Yang tinggal bersama dengan dia ialah amalannya saja. Itu bersama dengan dia. Kalau baik amalannya, maka gembiralah dia dalam kubur. Kalau jahat amalannya, kena siksa lah dia dalam kubur. Ya? Jadi kubur tu boleh jadi tempat untuk dia bergembira. Juga kubur tu boleh jadi tempat untuk dia berduka cita. Sebab kata Nabi, al-qabru rawdatan min riyadil jannah wal qabru khufratan min khufarin niran. Pilih salah satu. Kubur itu boleh merupakan taman di taman-taman di syurga, dan kubur juga boleh merupakan jurang daripada api neraka, jurang neraka ya. Itu kubur tu. Tengok macam mana amalan dia. Kalau baik amalannya, baiklah kesannya di kubur nanti. Kalau jahat amalannya, maka disiksa lah. Ya? Itu 3 ngikut sama ke kubur, 2 balik, yang tinggal hanya amalan dia saja. Ya? Kemudian dah balik tu, 3 langkah aja orang hantar dia ke kubur tu. 3 langkah aja. Datang 2 orang malaikat. Tak pernah dengar ke orang baca talqin ni ya. Nanti akan datang kepada kamu 2 orang malaikat. Jangan kamu berasa gentar, jangan kamu berasa takut, kerana mereka adalah juga makhluk seperti kamu juga. Bila mereka bertanya, maka jawab dengan lidah yang fasih. Ya? 2 orang malaikat tu kerja nanya. Seorang namanya Munkar, seorang lagi namanya Nakir. Sebab betul saya Nakir, bukan Nangkir ya, Nakir. Orang Perak kata Nangkir. Munkar Nangkir, bukan Nangkir. Kalau Nakir je Nakir. Tak ada nang ya. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir akan menanya mayat dalam kubur. Dia tanya. Soalannya ada 6 aja, bukan banyak benar. Macam soalan SPM tu berkata-kata. Ini 6 aja soalannya. Dah ada 6 bocor pula tu. Dah tahu dia kita apa soalannya. 6 soalan tapi bocor pula tu. Apa soalannya? Yang pertama, siapa Tuhan kamu? Man rabbuka? Yang kedua, siapa nabi kamu? Wa man nabiyuka? Yang ketiga, wa ma dinuka? Apa dia agama kamu? Kamu agama apa?
Yang keempat, wama imamuka. Bukan waman imamuka, wama imamuka. Apa imam kamu? Kalau waman imamuka bolehlah. Imam saya Ustaz Ali umpamanya. Ini bukan orang ya. Apa imam kamu? Itu yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, wama qiblatuka. Di mana qiblat kamu? Dan yang keenam, waman ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? 6 aja soalan tuan-tuan dan puan. Tapi yang nak menjawabnya bukan pengetahuan kita. Yang nak menjawabnya bukan otak kita. Yang nak menjawabnya bukan ingatan kita. Yang nak menjawabnya bukan memori kita. Yang nak menjawab soalan itu ialah amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita lah yang menjawabnya. Bukan boleh dihafal-hafal. Ada orang nulis itu nulis hafal. Aku kalau tanya ini jawab ini jawab. Anak saya waktu betul lah. Tulisnya ini. Rupanya dia meninggal muda. Umur 14 tahun dah meninggal. Jadi tak payah dihafal-hafal. Amalkan saja Islam dalam hidup ni. Boleh jawab semua ni. Kerana kalau lain daripada Islam Tuhan tak terima. Itu sebab Allah lengkapkan Islam. Dalam dunia ini Allah telah lengkapkan Islam. Mana tahu? Allah kabul dalam Quran. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Kalau Allah tu sudah sempurnakan Islam tu, kita amalkan betul-betul, boleh jawab soalan tu ya. Mesti boleh jawab. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat dah cukup. Tidak terhingga banyaknya, tak terbilang di kita pun nikmat Allah ya. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan redhalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi boleh jawab terus saja. Kalau dia amalkan Islam. Boleh jawab, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia terus boleh jawab, Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Kalau boleh jawab lah. Kalau tak ada, kalau dia tak mengajar tauhid, dia tak pernah belajar tauhid, tak kenal Allah, boleh jawab kan? Tak tahu Allah tu sifatnya macam mana, keadaannya macam mana, sempurnanya macam mana, tak tahu pun. Orang ngaji tauhid dia tak nak. Lari dia dengan ilmu tauhid. Esok tak boleh nak jawab. Bila tak boleh jawab, jentung bagi dia mungkar. Mungkar nanya, nakir melupuk. Kalau nakir nanya, mungkar pula melupuk. Salah satu. Man rabbuka? Entah, tidak nak tahu je. Contoh 70 hasta terbenam ke bumi, tahu? Lagi tanya lagi, waman nabiyuka? Siapa nabi kamu? Dia dalam hidup tak pernah amalkan sunnah Nabi. Malahan getik dengan sunnah Nabi. Benci dengan sunnah Nabi. Esok tak boleh jawab. Waman nabiyuka? Siapa nabi kamu? Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dipukul lagi. 70 hasta terbenam ke bumi. Kemudian ditanya lagi, wa ma dinuka? Apa agama kamu? Agama kamu agama apa? Kalau dia dalam hidup ni tak pernah ikut cara Islam, pakaian tak ikut Islam, keluarga tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, semayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, lagi apa? Nikah kahwin tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam. Sedangkan saya kata tadi, Islam itu sudah lengkap, meliputi segenap aspek kehidupan. Dah lengkap. Tapi dalam hidup dia tak pernah. Bila pakaian, tak ikut Islam. Macam-macam pakaiannya, tapi tak ikut Islam, tak ada menutup aurat. Mendidik anak pun tak ikut Islam. Tak ada ajar anak tu sembahyang, tak ada ajar tu mengenal Allah dan sebagainya. Sebaliknya, ngajar anak tu benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan agama. Tak kenal pun Allah. Besok tak boleh jawab waman nabiyuka. Terus kena amalkan sunnah. Benci pula orang-orang amalkan sunnah tu. Siapa orang dia tengok ketik, aku tengok Haji Ibrahim tu, janggutnya orang macam kambing katanya. Esok tak boleh jawab waman nabiyuka ya. Tapi kalau dia dalam hidup tu amalkan sunnah, apa saja dijadikannya nabi itu sebagai ikutan, kerana Allah perintahkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah.
Sesungguhnya bagi kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Maka dia boleh jawab. Kenapa? Akhlaknya ikut akhlak Nabi, semayangnya ikut semayang Nabi, puasanya ikut puasa Nabi, sabarnya ikut sabar Nabi, baik budi pekertinya ikut Nabi, pengasihnya ikut pengasih Nabi. Apa saja dia jadikan Nabi sebagai contoh dan suri tauladan bagi dia. Dia terus boleh jawab. Dia tanya, "Waman Nabi buka?" Dia pun jawab apa? Muhammadun Nabi. Muhammad itu adalah Nabi aku. Kalau dia boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, dentung bagi dia malaikat lagi. 70 hasta lagi terbenamkan Nabi. Kemudian ditanya soalan yang ketiga pula. Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Kalau dia dalam hidup tak pernah ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, akhlak tak ikut Islam, semayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, budaya tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam, sokan tak ikut Islam, tak boleh jawab. Apa jawabnya? Entah, agaknya dah ya. Bukan cakap Melayu pula, cakap Arab di dalam kubur tu. Entah, dentung bagi malaikat lagi. 70 hasta lagi terbenam bumi. Yang ketiga. Yang keempat. Wa ma imamuka? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu. Kalau siapa boleh. Imam saya Ustaz Ali, imam saya Ustaz Yusof, imam saya Ustaz Sabri dan sebagainya. Ini apa imam kamu? Kalau dia hidup diikut Al-Quranul Karim, menjadi panduan dia, pegangan dia Al-Quranul Karim, terus dia boleh jawab Al-Quranu imami. Lepas tu. Tak ada kena pelupur. Tapi kalau tak boleh jawab, hidup ikut cara apa? Cara barat, pakaian cara barat, nyanyi lagu Hindustan, kerjanya buat maksiat aja. Jadi dia tak ikut Quran. Quran kata opini, dia buat opini. Tukang kata opini, dia buat macam ni. Dia berlawanan dengan Quran. Nanti dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dentum lagi dia pelupur dia malaikat. Kemudian ditanya lagi soalan yang kelima. Wa ma qiblatuka? Apa kiblat kamu? Kalau hidup dia tak pernah semayang, tak pernah menghadap kiblat, mana jawab? Orang azan dia nehin je. Tahu kena nehin apa sini? Orang pun tahu kena nehin. Buat tak erti McDonald je. Hayya ala salah kata Tok Bilal, nehin je dia. Buat tak erti je dia. Dia cium tokar je. Dia pakai suruh pendek. Puja je keluar pusat. Esok tak boleh jawab. Sebab itu hidup ni kena semayang. Semayang ni merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin kata Nabi. Semayang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama, meruntuhkan agama, merosakkan agama, jadi musuh kepada agama. Kita ingat musuh agama ni George Bush. Kita ingat Rodovan Karadzic. Kita ingat Benjamin Netanyahu. Rasulullah tak sebut nama itu. Rasulullah kata yang merosakkan agama, yang meruntuhkan agama ialah orang yang tak semayang. Siapa yang tak semayang tu? Kadang-kadang anak-anak kita perosak agama tu. Kadang-kadang anak-anak saudara kita perosak agama tu. Kadang-kadang cucu-cucu kita perosak agama tu. Kadang-kadang isteri-isteri kita perosak agama tu. Sebantai tidur orang kita. Rupanya kita tidur dengan perosak agama. Kadang-kadang suami kita tak semayang, perosak agama tu. Jadi benih kepada anak-anak kita. Rupanya kita dapat benih perosak agama. Jadi sebab itu semayang tu penting ya. Kalau dia boleh semayang, dia boleh jawab. Wa ma qiblatuka, dia terus jawab. Al-Ka'batu qiblati. Kaabah itu qiblat aku. Dan yang keenam, wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? 6 soalan tadi. Kalau dia dalam hidup ni bermasyarakat, berkasih sayang sama-sama masyarakat, elok aja pergaulan dia, sama dia masyarakat tu orang kafir okey, orang Islam, tapi elok aja. Orang tak ada marah dengan dia, orang tak ada dendam dengan dia, orang tak ada hasad dengki dengan dia. Dia boleh jawab. Al-muslimin wal muslimat ikhwani. Muslim dan orang Muslim lelaki dan Muslimat perempuan adalah saudara-saudara. Bila dia boleh jawab, apa kata dia malaikat? Apa kata malaikat? Lepas itu dah cek 6 soalan tu, dicek pula semayangnya. Dicek pula semayangnya. Beres ke tak? Bacaannya betul ke tak? Gerak-geriknya betul ke tak? Ikhlas ke tak dia dalam semayang tu?
Kalau semua beres belaka ditanya, lepas sembahyang ditanya rukun Islam yang lain. Tanya zakat, ditanya haji, ditanya apa? Puasa dan sebagainya. Kalau semua beres, apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang apa? Laksana seorang mempelai. Tak tahu ke mempelai? Ada pun nak jadi mempelai kan? Siapa tak nak jadi mempelai kan? Selaksana seorang mempelai, like you on your first wedding night. Sonok ke tak? Lena ke tak lena tidur tuan-tuan? Jadi malam pertama, malam kahwin tu malam pertama tu lena ke tak lena tidur? Kalau lena bingung jawabnya. Sedar-sedar dah siang je. Macam tu lah kalau boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, jentum dia bagi malaikat ya. Kemudian orang yang jenis-jenis derhaka ni akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kubur lagi kena siksa. Tadi soalan dan pukulan. Kemudian ada siksa lain. Ada 4 siksa kubur. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Siksa kubur ada 4. Yang pertama soalan dan pukulan tadi. Itu masuk sini ya. Pukulan tu. Sekali pukul 70 hasta terbenam ke bumi. Congkir balik. Tanya lagi. Tak boleh jawab lagi. Dentum 70 hasta lagi. Begitulah. 6 kali tanya. Ya. 6 kali 70 hasta terbenam. Congkir. Pukul balik. Congkir. Pukul balik. Congkir balik. Itu yang pertama. Itu siksa kubur. Siapa lalu nohor yang tangan? Saya nak angkat gambar. Mana kita orang yang terror mana boleh nahan. Ya? Itu yang pertama. Siksa kubur. Yang kedua dihimpit bumi. Bumi itu menghimpit dia. Kenapa? Kerana bumi itu geram dengan dia. Orang panggil semayang dia nyahin, akan siapa nak semayang. Orang suruh nutup aurat dia tak nak nutup aurat. Orang suruh puasa Ramadan dia jadi geng plastik hitam. Geng plastik hitam bulan Ramadan. Adalah kerja itu. Orang pergi zakat dia tak nak, dia kerekut bakil, tangkai derik, tak nak keluarkan zakat. Orang ni haji dia tak nak rugi duit dia kata ya. Jadi bumi itu marah. Kenapa? Kerana dia bumi itu terpaksa masuk neraka. Kenapa? Kerana dia itu dijadikan daripada tanah. Kita ni dijadikan Allah daripada tanah. Jadi kerana dia tanah masuk neraka. Jadi sebahagian daripada tanah tu masuk neraka kerana dia ni jahat. Dia ni neraka. Dia ni tak mau ikut Islam. Itu yang bumi marah tu. Nanti kamu kata bumi ya. You wait kata bumi tau. When you come to me you know I'll crush you katanya. Bumi tak hati kamu putih dia. Ya. Bila masuk dalam kubur tu, ini dia kamu. Kemana nak lari kata bumi ya? Where are you going to run to? Ya. Dia himpit bumi berselisih. Tengok ni. Ini rusuk kanan, ini rusuk kiri ya. Bila dihimpit bumi tu, rusuk kanan tu pergi ke rusuk kiri tu pergi ke rusuk kanan. Macam tu. Itu siksa yang kedua. Siapa lalu nohor yang kat tangan? Itu siksa kubur ya. Yang ketiga, siksa kubur juga. Didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul ya. Ular tu besarnya besar tengkuk unta. Bukan dalam Quran ni, dalam hadis ya. Besar tengkuk unta, sama besar tengkuk unta. Tengkuk unta tu besar mana? So, tiang ni besar benar ya. Paruh daripada tiang ni lah tengkuk unta. Tuan-tuan selalu tengok unta kan? Pergi ke Mekah tengok unta. Tak pernah tengok unta, tengok lembu. Mana orang tengok lembu tu? So itulah. Itu besarnya ularnya. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Ular tu. Kala pun begitu juga. Ular dan kala ya. Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Agak-agak dari sini ke mana agak sebulan perjalanan? Ada di sini Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur tak sampai sebulan pun. Ya. Habis-habis 3 hari sampai ada Kuala Lumpur ya. Ini sebulan. Ada sini Johor Bahru. Tak ada sampai. Rasa saya lah dari sini ke Johor Bahru, balik ke belakang sampai ke Kangah, itu mungkin sebulan ya. Mungkinlah. Panjang ular tu. Kala pun banyak itu juga. Namanya pun Sujahul Aqra. Namanya Sujahul Aqra. Gerun kita dengarnya. Kerak ya. Itu dia ular dan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Ya, itu ular kubur. Kala kubur. Kala dunia ni begitu tak lalu nahornya.
Saya ada pernah gigit di kala tau. Sengat di kala. Kala tak ada gigit, sengat. Ingat. Ada pernah saya. Masa pilihan raya kecil di Pendang dulu. Dipanggil sama saya buat ceramah. Tu Sakabur parti apa ya? Buat ceramah tu. Tidur di masjid. Dah tidur di masjid tu. Esok paginya nak mandi cari kain basah. Cari, jumpalah satu kain hitam. Pakailah. Bila pakai benar-benar sengatnya tanpa hair tau. 4 hari 4 malam bengkaknya tau. Punyalah sakit. Itu kala dunia. Itu pun mujur kena tanpa hair. Kalau sebab lain taklah. Punyalah dahsyatnya. Itu kala dunia. Kala akhirat lagilah. Sebulan perjalanan panjangnya. Besarnya pun besar tengkuk otak. Ini yang mengatuk, memukul-mukul, menggigit-gigit, mematuk-matuk, membedah-bedah orang dalam kubur tu. Itu yang ketiga. Seksa yang keempat. Seksa kubur ni. Ialah didatangkan api neraka masuk ke dalam kuburnya. Kalau kena seksa lah. Kalau jadi pengantin tadi tak ada lah. Kalau jadi apa? Jadi mempelai dia tak ada ni. Ini orang yang kena seksa ni. Didatangkan api neraka masuk dalam kubur. Itu nombor 4 tau. Itu sebab kata Nabi, Al-qabru khufratan min khufarin niran. Kubur itu satu jurang daripada jurang neraka. Satu lubang neraka. Jurang tu lubang ya. Satu lubang daripada lubang neraka. Seolah-olah apa? Macam api neraka itu masuk dalam kubur. Orang dalam kubur tu dibalik-balik, dipanggang dengan api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, api neraka ni siapa lalu nohornya? Siapa lalu nohor api neraka angkat tangan? Ada orang tak tu tau. Lontok lah tadi aku siapa yang masuk neraka. Ada yang terror benar. Esok dah masuk neraka, esok baru jerit pekik. Jerit pekik tau. Apa katanya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap minggu dibaca imam ya, setiap Jumaat. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat dahsyatnya api neraka. Wa sami'na, dan kami dah dengar. Mula dahsyat, tengok nampaknya api yang menggunung-gunung, yang apinya lebih kuat daripada api dunia ni. Ingat tuan-tuan dan perempuan, selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Bunga api neraka tu je 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Api dunia ni apa yang paling kuat? Tak nak jawab ya. Apa dia paling kuat? Agak saya dan tayar dan entahlah. Laser. Paling kuat laser kot ya. Laser tu kalau kena batu cair, kena besi cair, kena kayu lagi habis, hancur, hangus, untung. Itu api dunia ni. Tapi bunga api neraka tu aja 70 kali kuat. 70 kali ganda lebih kuat daripada api dunia ni. 70 kali ganda, bukan 7 ya, 70. Lebih kuat daripada api-api dunia ni. Itu dia. Jangan berani menolak dengan neraka ya. Rabbana absarna, kami dah lihat dahsyatnya api neraka tu. Wa sami'na, kami dah dengar jerit-pekik dalam neraka tu. Aduh, ayoyo. Ayya, oh my god, agak ni lah. Jerit-pekik dalam neraka tu. Farji'na. Ngapa farji'na? Apa artinya? Kembalilah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Ngapa? Na'mal salihan. Nak beramal dengan amal soleh. Baru nak semayang. Baru nak nutup aurat. Baru nak berjuang di jalan Allah. Baru nak naik haji. Baru nak berzakat dan sebagainya. Baru nak puasa Ramadan. Masa itu dapat kembali ke dunia? Tak akan balik lagi ke dunia. Farji'na. Na'mal salihan. Inna muqinun. Dan sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Itu keadaan dalam neraka. Jadi api itulah yang dimasuk dalam kubur. Dibalik-balik mayat dalam kubur tu macam orang manggang apa? Macam orang manggang barbecue. Ada pernah tengok orang manggang barbecue? Ya Allah, barbecue tak tahu. Barbecue tu babi lah. Zaman Robin Hood dulu tahu.
Robin Hood of Nottingham Forest. Tahu? Babi lah. Zaman Robin Hood tu ditangkapnya babi tu, dicucuknya punggung tu dengan kayu tajam. Bila dia keluar ikut mulut, lepas tu dia panggang dekat atas. Itu dipanggil barbecue. Macam itulah tu. Sekarang ni tak ada barbecue. Orang ni kambing sekarang ni. Kambing kiu. Ayam kiu. Tapi macam itulah. Api neraka tu masuk ke dalam kubur. Itu 4 siksa kubur ya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama soalan dan pukulan mungkar nakir. Ingat itu. Sampai bila-bila nak ingat ni. Ya. Yang pertama soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Yang kedua dihimpit bumi sehingga apa? Berselisih tulang rusuknya. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuknya. Yang ketiga didatangkan ular dan kala. Mematuk-matuk menggigit-gigit sampai kiamat. Ular tu besar mana? Besar tengkuk unta. Panjangnya macam mana? Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Itu yang matuk-matuk. Nama pun turun kita dengar. Sujahul Aqra'. Sujahul Aqra'. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ya, api neraka itu masuk kubur. Dia balik-balik, dia panggang-panggang, dia apa? Dia apalah, dibakar dari bawah ya. Itu api neraka masuk dalam kubur. Tak ada siapa lalu nahanya. Kalau hendak lepas daripada seksa kubur, tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan nak lepas daripada seksa kubur, jangan lepas semayang 5 waktu berjemaah. Dengar ke ni? Jangan sekali-kali lepas semayang 5 waktu berjemaah. Ini orang lelaki je. Orang perempuan tak wajib. Tapi orang perempuan dapat fadilah tu. Dapat. Kalau suaminya pergi, dia merasakannya, atau membantu suami pergi, dia pun dapat pahala sama. Lepas daripada siksa kubur. Ya? Tak ada kena siksa kubur. Bila ditanya, terus boleh jawab. Tanya boleh jawab. Apa kata malaikat tu? Tidurlah kamu dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Ndak ke tanda cik kabur. Cik ngangguk ke ngelin. Ngapa tak nak lah. Diam belakang. Cik ngangguk ke ngelin. Ndak ke tak nak. Ndak. Ndak lepas kan nak kena seksa. Ndak lepas daripada seksa kubur ya. Semayang berjemaah ya. Lepaslah nanti daripada seksa kubur ya. Jangan sekali-kali semayang seorang-seorang di rumah aja. Dengar kawan lelaki semua ni. Tak ada uzur. Tak ada alasan. Tak ada sebab. Saja-saja sendiri nak semayang di rumah saja. Sedangkan dia boleh pergi ke masjid, dia boleh pergi ke surau, dia boleh berjemaah, tapi saja-saja tak siok. Esok disiksa Allah disiksa Allah dalam kubur ya. Kerana semayang itu dikira sesat kata Nabi. Walau annakum, ini hadis tau. Hadis sahih. Dalam apa? Dalam Sahih Muslim. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi ya. Sesatlah. Orang yang meninggalkan sunnah tu orang yang sesat. Jadi semayangnya sesat, tak ada pahala. Cuma dia tidak berdosa kerana meninggalkan semayang. Itu aja. Kalau tidak pahala, kena berjemaah ya. 5 kali sehari, setiap masa. Kerana Nabi tak pernah tinggal, Nabi tak pernah lepas daripada semayang berjemaah ya. Tak pernah dalam hidupnya setiap kali nak semayang mesti berjemaah ya. Dekat nak wafat pun Nabi itu berjemaah juga. Elok nak semayang tu dia ambil uduk, nak jadi imam jalannya. Tengah ambil uduk tu, lepas ambil uduk tu pensan, tak ada semayang. Bila jaga, ditanya balik, kamu dah semayang ke belum? Belum lagi ya Rasulullah. Dia pun ambil uduk sekali. أشهد أن لا إله إلا الله
حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه صلاة الله سيدنا والشرف والدرجة. Tuan-tuan sikit lagi tadi kalau nak lepas daripada seksa kubur, jangan lepas sembahyang berjemaah. Itu bagi orang lelaki. Orang perempuan pastikan suami-suami itu pergi ke masjid atau di mana-mana tempat yang mendirikan jemaah. Itu cerita tajuk ni. Kemudian yang akan datang saya tak tahu sama ada nak ceramah terus ke ataupun nak baca kitab. Saya ada bawa 2 kitab ni, pilih mana anda. Ini nama kitab ni Bidayatul Hidayah. Ini kitab fiqh Dia ada tauhid, fiqh, tasawuf di sini. Kitab ini namanya Peristiwa Akhir Zaman, 40 hadis peristiwa akhir zaman. Ini selalu banyak dibaca di surau ni. Pilih mana anda. Atau tak payah baca kitab, saya ceramah aja, pulang. Jadi sekian dulu. Saya tak pulang kepada tuan-tuan lah. Kalau ada tuan-tuan datang setiap bulan lah. Kalau sekali aja ni tak payah kapal apa-apa ya. Kalau setiap bulan datang. Nak baca kitab ustaz katanya. Saya tak tahu, saya tak boleh nak pilih kerana saya takut apa? Takut ada ustaz lain menggunakan kitab-kitab ini. Jadi tak ada macam di sini. Jadi kalau tak ada itu, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.